Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana ni? Maka tiada ta'alluq ia kudrat iradat dengan yang wajib dan yang mustahil. Baik. Tafriq pada kata ta'alluq iradat dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrat, tetapi sungguh perkata ta'alluq iradat tu dengan tiap-tiap mungkin seperti iradat ia panggil ittirab intiqali. Ta'alluq kudrat tu ialah ta'alluq mengadakan dan meniadakan, dia panggil ta'alluq ta'thiri, dan ta'alluq iradat ini ialah ta'alluq menentukan, dia panggil ta'alluq takhsis. Bila kata lagu tu mafhumnya dipaham, maka tiada ta'alluq ia kudrat iradat dengan yang wajib, yakni yang wajib akli, dan yang mustahil akli. Mana perkara wajib akal, mana perkara yang tak terima nak kata tidak, mana perkara tentu sungguh pada akal. Mala yaqbalu lintifa'ah, barang yang tak terima tidak artinya barang tentu sungguh. Iaitu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri. Jadi jangan tanyalah Allah Ta'ala kuasa tak nak mengadakan zat dia. Apa dah tanya gitu, tak sidik tu sini. Allah Ta'ala boleh tak menentukan sifat dia ada berapa-berapa di zat dia. Sifat-sifat dia, zat dia tu dia panggil wajibul aqliyu, perkara yang mesti sungguh pada akal. Maka kudrat iradat Allah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib pada akal. Karena wajib pada akal ni benda tentu sungguh, perkara tentu sungguh, perkara tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Itu. Jadi kalau orang panggil kudrat iradat boleh mengada perkara tentu ada, bermakna benda tentu ada tu boleh terima tiada, kan gitu.
Begitu juga perkara yang mustahil, takluk qudrat iradat tidak bertakluk pada benda mustahil. Karena mustahil ini ma la yaqbalu subuta, barang yang tak terima sungguh. Artinya perkara tentu tidak. Perkara tentu tidak atau perkara tentu tak ada. Kalau kita kata takluk qudrat iradat bertakluk juga pada benda yang wajib dan mustahil, bermakna qalbul haqaiq, dia panggil tukar hakikat benda yang wajib, benda yang mustahil itu jadi bukan wajib, bukan mustahil lagi. Mana? Jadi mungkin. Karena mungkinnya apa? Ma yasihu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Nah kayak gitu. Ma yaqbalu subuta wal intifa'ah, ma yaqbalu wujuda wal adama. Nah, ma yaqbalu wujud taratan wa adamuhu taratan ukhra. Mana perkara hak terima ada pada satu ketika dan terima tiada pada satu ketika yang lain. Mana terima dua belah, boleh jadi. Jadi sebab tu jangan kita kata Tuhan wa boleh wa ana. Ada Wahabi mereka duduk di besuk kata ni. Dia tafsir Quran ikut kepala otak dia. Dia kata Tuhan boleh buat anak, cuma dia tak anak je. Puak-puak Asy'ariyah ni kata Tuhan tak boleh buat anak. Puak-puak Asy'ariyah ni puak-puak sesat. Pasal mengatakan Tuhan ni tak boleh buat, bermakna lemahlah Tuhan. Dah. Tak boleh buat tu belum tentu lemah. Kayak gitu. Kerana bukan bidang kuasa dia. Kalau kita doa misal semua gajah tak pandai panjat pohonnya, pohon kelapa. Tak boleh nak kata gajah tu lemah. Bodoh gajah ni besar saja. Nak panjat pokok kelapa pun tak boleh. Tak kena. Tugas gajah ni bukan panjat pokok kelapa. Kayak gitu. Begitu juga monyet, tak pandai, tak ragah nak heret kayu balak. Atau mu ni kerok ke apa? Monyet ke apa? Tak pandai heret kayu balak. Memang bukan tugas monyet. Kita nak kata lemah lagu mana? Cikgu tak pandai bagi mutu. Kita nak marah ke mana? Bukan bida dia. Kalau pomen tak akan bagi mutu tu baru kita boleh maki lah. Mumpung pomen sungguh kau pelesu mu ni. Mungkin bukan bida kuasa dia. Orang tak panggil lemah. Jadi dia tu tak faham ayat Quran walau dia Arab sekalipun. Ini bukti kata bahawasanya agama kita walaupun turun dalam bahasa Arab Qurannya, Nabi kita berbangsa Arab, hadisnya bahasa Arab, tapi bukan milik orang Arab. Karena terbukti jahilnya orang Arab tu lebih teruk kalau tak mengaji, lebih pada orang Melayu lagi. Kayak gitu. Jangan kata hak jahil lagu tu. Hak azal pun jahil ramai Arab. Tak ada cerita dah kena Mesir tu. Azal dia tu teruk lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruk ada orang Melayu tu tak ada lagi duduk azal lagu tu. Padahal dia orang Arab dah, tapi bahasa dia sendiri tak nak kuasai. Kayak gitu. Tu. Maka sebab itulah imam-imam mazhab kebanyakan bukan Arab. Kalau di kalangan imam mazhab hak Arabnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Nu'man bin Sabit bukan Arab. Imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bukan Arab lah tu. Semua orang ajam. Semua lain daripada Arab. Bahkan yang alim dalam bahasa Arab pun, Sibawaihi, Sun Haji. Itu semua bukan orang Arab lah. Maka tak belik lah. Kok jadi ulama besar mengajar di Masjid Haram dulunya, kebanyakannya bukan orang Arab. Bahkan termasuk alim ulama Jawi gitu. Tu tok guru Melayu gitu. Orang Jawi, orang Jawa. Sama. Jadi tok guru di Arab, di tanah Haram. Tak belik. Begitu dah. Jadi kalau kita kata Tuhan boleh buat anak. Boleh buat anak dia. Tuhan boleh buat anak dia. Bermakna anak Tuhan bukan perkara mustahil. Perkara harus. Orang panggil tu qalbul haqaiq tu. Pasti berubah. Orang panggil hakikat. Anak bagi Allah ni orang panggil mustahil. Mustahil pada akal. Mana mustahil pada akal? Ma la yaqbalu subuta. Barang yang tak terimalah ia akan sungguh. Mana perkara tentu tidak. Tak terima nak kata sungguh. Jangan nak kata ada, sungguh pun tak terima. Barang tentu tidak. Lagi tak ada. Kalau Tuhan boleh buat anak bagi dia, bermakna anak bagi Tuhan bukan barang tentu tak ada. Barang terima ada, terima tak ada.
Kayak gitu. Dah Tuhan kuasa kan nak buat anak dia. Bermakna anak bagi Tuhan bukan mustahil, harus. Jaizul akal. Bila jaizul akal, boleh jadi juga Nasrani, Yahudi itu tak sesat. Boleh jadi. Boleh itu. Boleh etika kita boleh jadi itu. Ihtimal betul, ihtimal salah. Mana boleh? Tak sah agama kita tu, etika itu. Pasti dah Yahudi Nasara tu sesat. Mana? Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata puak Yahudi Uzair anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Kata puak Kristian Isa tu ialah anak laki-laki Allah. Kalau kita kata Allah boleh buat anak bagi dia, boleh jadi ya tu Yahudi Nasara punya akidah tu betul. Kayak gitu. Boleh jadi. Nak boleh jadi betul. Tentu tak lah, tentu batil. La yattakhidha walada. Nah, lam yalid wa lam yulad. Itu. Tiba-tiba kita kata boleh tu anak anak, cuma dia tak ambuh jelah. You misal macam kita duk makan kenyek dah, orang tawa pizza. Boleh nak makan cuma kenyek lah. Hak tu tak apa, muka makan pizza. Mustahil akan makan pizza. Harus. Memanglah boleh. Nah, ada pun anak bagi Allah tak boleh buat misal lagu tu. Tak boleh buat contoh gitu, tak boleh. Anak bagi Allah tu tentu tidak. Allah Ta'ala buat. Tentu tidak ada. Tentu tidak lagi tak ada. Maka tak termasuk di dalam ta'alluq kudrat iradah Allah. Kayak gitu. Jadi kalau tanya Tuhan kuasa tak buat anak bagi dia? Jawabnya tak. Duk lemah. Lemah abahmu ayat dia. Tak lemah abang bukan kerja kudrat iradah tu. Jangan lagi jawab Tuhan kuasa berlaku. Berat lu jawab Tuhan kuasa berlaku gitu. Dah. Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Innallaha ala kulli syai'. Syai' tu ai minal mumkinati. Gitu. Minal jaizati. Gitu. Bukan syai' tu minal wajibati wal jaizati wal mustahilat, bukan. Hak tu kalau ayat innallaha bi kulli syai'in alim. Baru syai' pada sifat ilmu tu masuk minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Nah, sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu tu dialah yang maha mengetahui. Apa maksud tiap-tiap sesuatu? Semua enggak. Benda wajib Tuhan tahu. Tuhan tahu zat dia, tahu. Tuhan tahu tak berapa sifat kamalat kesempurnaan. Dia tahu. Kita tak boleh nak tahu. Nah, dengan secara hasar tu tak boleh kita. Tak boleh nak sangka sifat Allah Ta'ala tu hanya Allah yang maha mengetahui. Kita tak tahu sebanyak mana sifat kesempurnaan yang ada di zat dia. Tapi dia tahu. Benda wajib dia tahu. Benda mustahil dia tahu tak? Tahu. Tahu diri mustahil tu kata, dan tahu kata tentu tidak kalau mustahil itu. Nah, Tuhan tahu tak anak bagi Tuhan? Tahu. Tahu ke mana? Tahu kata tak ada. Bukan tahu kata ada. Kalau tahu kata ada tu jahil lah Tuhannya. Nah, Tuhan tahu tak bini bagi Tuhan? Tahu. Tahu kan? Tahu kata tak ada bini bagi Tuhan. Tuhan tahu tak mak opak bagi Tuhan? Tahu. Tahu kan? Tahu kata tak ada mak opak bagi Tuhan. Bukan tahu ada mak opak lagi dia. Kalau ada, kalau tahu ada mak opak bagi Tuhan, ada anak bagi Tuhan, ada bini bagi Tuhan. Mana jahil lah Tuhannya. Tak sah? Tahu yang menyalahi dengan realiti itu bodoh dia panggil. Kayak gitu. Macam kita tahu kata anak kita pergi sekolah, padahal anak kita duk main snooker. Bodoh lah kita. Pasal tu kita kata memperbodoh-bodoh ke aku ya. Nah, aku hantar mu pergi sekolah tiap-tiap pagi balik ambil petai rupa-rupa mu tak pergi sekolah. Mungkin main biliar, mungkin main snooker. Memperbodoh-bodoh ke aku. Memanglah tak apalah mungkin ilmu kita boleh terima tak tahu, boleh terima tahu. Kayak gitu. Tahu kita menyalahi dengan realiti itulah panggil bodoh. Tuhan tahu dia tak menyalahi realiti. Sebagaimana tu hak berlaku tu dah hak Tuhan tahu. Gitulah. Tu. Ambil. Kalau syait dalam sifat ilmu ya, wajib mustahil jaiz masuk habis. Tapi kalau syait dalam sifat kudrat itu tidak masuk wajib mustahil. Hanya masuk kalau yang jaizat saja. Yang mumkinat saja. Ada. Benda hak terima ada pada satu ketika dan terima tiada pada satu ketika yang lain. Ya. Sehat. Sakit. Kaya. Miskin. Hidup. Mati. Susah. Senang. Mulia. Hina. Atas. Bawah. Kayak gitu.
Semua tu orang panggil benda yang terima. Terima dua belah. Tapi masa lain-lain lah. Tak boleh masa dia hidup yang mati. Kok mana gitu. Tuhan tentu dengan hidup, mati tu dak. Gitu lah. Dan Tuhan tentu dengan apa? Tuhan tentu dengan tu dah. Tuhan tentu dengan ada, tak ada, dak. Tuhan tentu dengan tak ada tu dak. Tuhan tentu dengan putih, hitam tu dak. Tuhan tentu dengan apa? Dengan tinggi, pendek tu dak. Tuhan tentu dengan pendek, tinggi tu dak. Tuhan tentu dengan apa? Ada di zaman Nuh Ibrahim, tak ada lah di zaman Namrudnya. Kayak gitu. Tuhan tentu beranak di hospital besar Kota Baru, tak ada lah di mana-mana hospitalnya. Gitu. Sebahagian. Kalau iradat, artinya Allah Ta'ala menentukan akan makhluk ini dengan sebahagian daripada mungkin yang saling berlawanan yang harus bagi makhluk ni. Bagi mumkinatul mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadirur rawathiqatu. Gitu dah. Jadi bukan Tuhan ada tentu semua dah. Tuhan tentu ada di zaman Mahdi, tak ada lah zaman hantuah mulanya. Katalah awak lahir mana? Di mana awak lahir? Saya lahir di semua hospital tamu ke bumi. Pakai gila gitu ya. Mana boleh? Tentu dengan hospital Kuala Lumpur, tidaklah hospital selain pada tu. Kayak gitu. Tentu di atas, tidak di bawah. Tentu di bawah, tidak di atas. Tentu di kanan, tidak di kiri. Tentu di kiri, tidak di kanan. Tentu di depan, tidak di belakang. Tentu di belakang, tidak di depan. Kayak gitu. Tentu dengan sebahagian perkara yang mungkinat yang saling berlawanan yang harus bagi makhluk dan bagi kita tadi tu. Itu. Jadi hak perkara terima dua belah gini, itulah di dalam kekuasaan ataupun di dalam ta'alluq hijau kudrat iradah. Gitulah. Habis itu. Dan melengkapi mungkin itu. Ni nak masuk cara nak lawan puak-puak Mu'tazilah ni. Jawab pelapik dulu ya. Dan melengkapi. Yang ni melengkapi ni masuk dalam kata mungkin itu. Gitulah. Dan melengkapi mungkin itu. Ini dan masuk dalam kata mungkin itu. Bila sebut kata mungkin, benda terima dua belah. Masuk arti apa dalam kata mungkin itu? Akan yang baik dan yang jahat. Masuk baik. Baik itu mana? Baik dari segi agama, dari segi syarak, dari segi uruf. Jahat pun jahat dari segi agama, dari segi syarak, dari segi uruf. Masuk baik dalam kata mungkin. Artinya apa? Artinya semuanya Allah Ta'ala yang tentu dan Allah Ta'ala yang buat. Sama ada benda tu baik atau jahat. Sama ada benda hak baik dari segi agama syarak atau pada uruf. Atau jahat pada agama pada syarak atau pada uruf. Tak ada kira. Tuhan berlaku pada hakikat. Itulah gitu dah. Pada hakikat dulu ni. Hakikat dulu. Orang tu berzina, orang tu minum arak, orang tu berjudi, orang tu risuah, orang tu jahat, zalim, celaka, bengong, tolol. Hakikat siapa yang menjadi? Siapa yang menentu? Tak berani nak jawab ni. Mu'tazilah bawa kita. Hakikat siapa menentu? Allah. Siapa menjadi? Allah. Orang tu baik, juru, soleh, mukmin, nak muhsinin, mukhlisin, wali kutub dia ni. Siapa yang menentu? Allah. Siapa yang menjadi? Allah. Ni hakikat dulu ni, hakikat. Wajib kita i'tikad dalam hati kita tu semua perkara ni ialah Allah yang menentu, Allah yang buat. Itu dah. Tu. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Tu ya dah kita nak lawan puak Mu'tazilah ni. Bersalahan mana tak serupa bagi i'tikad puak Mu'tazilah. Lagu mana i'tikad puak Mu'tazilah ni? Akidah dia ni. Yang berkata serta i'tikad dah. Kalau kitab-kitab Usuluddin ni gitulah. Kalau dia kata man qala ai ma'taqada selalu dah. Mereka yang berkata serta i'tikad. Dia kata saja tak jadi lagi. Macam kita duk kata juga, mungkin kita baca kitab ni. Jadi Mu'tazilah lagi tanya. Mungkin kita baca je tulis. Bukan kita duk i'tikad lah hati kita. Hak jadi sesat tu apabila kita pegang lagu tu. Yang berkata, yakni serta i'tikad mereka itu Mu'tazilah, bahawa seirada Allah Ta'ala itu, sifat penentu Allah Ta'ala tu tiada ta'alluq, yakni tiada menentu
menentu dengan segala yang jahat dan yang keji. Dan yang keji itu orang panggil atah muradih tu. Nah, tu dah. Tu. Jadi puak Mu'tazilah antara pegangan dia nya benda-benda hak jahat. Nah, jahat tu tak kira lah pada syarak, pada agama, pada uruf. Nah, okey. Itu semua tu bukan Allah yang menentu. Bila bukan Allah yang menentu, bukan Allah yang buat lah. Gitu. Nah, pas siapa yang menentu, siapa yang buat? Jawabnya, hamba tu sendiri yang menentu dan hamba tu sendiri yang membuat perbuatan keji dan jahat tadi. Allah tak masuk campur hati. Itu apa Mu'tazilah kata gitu, i'tikad gitu. Kerana bagi Mu'tazilah, benda jahat ni Tuhan tegah. Kalau kita kata benda jahat ni Tuhan tegah, lepas tu kita pergi kata pula Tuhan yang buat, yang menentukan perkara yang jahat, maka hamba tu buat benda yang jahat, kerja benda yang jahat, kufur, maksiat ke apa, siapa yang tentu, siapa yang buat? Allah. Tiba-tibanya Allah Ta'ala tegah, jangan buat jahat. Kalau mau buat jahat neraka. Oh, kalau gitu zalim Tuhan. Zalim Tuhan. Nah. Tuhan tegah, jangan berzina, jangan togong arak, jangan curi, jangan risuah, jangan ngopak, jangan curi, jangan merokok, jangan mengadu domba, jangan. Kalau tidak, neraka Tuhan janji dengan neraka. Tiba-tibanya hak menentu seorang hamba tu buat jahat dia. Bila dia tentu hamba tu buat jahat, dia hak buat perbuatan jahat tu hamba tu. Dia. Hamba tu buat jahat, hak buat. Enggak dia tentu dia buat. Nah, Tuhan tentu. Patut akhirat esok Tuhan pun buh neraka. Oh, zalim Tuhan ya. Nampak logik juga tu. Tak ni. Iya juga. Sekali lalu dengan kepala otak. Otak berapa nak cerdik mana. Dekat iya lah. Nah. Lagi pula dia kata ayat Quran kata mana? Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ma asabaka min, apa-apa barang yang menimpa ke atas kamu daripada kebaikan, ma asabaka min hasanatin, barang yang mengena di atas engkau daripada kebaikan, fa minallah, maka katalah engkau ini barang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang mengena ke atas engkau daripada kejahatan, fa min nafsik, maka katalah itu daripada dirimu sendiri, bukan daripada Allah. Tengok dalam Quran kata lagu ni. Ini dalil yang menunjuk kata bahawasanya yang baik sahaja yang Allah Ta'ala buat. Yang jahat bukan Allah Ta'ala yang buat. Lalu siapa yang buat? Kita sendiri. Karena kita punya iradat, kita punya kudrat. Maka kudrat iradat kita lah yang menentu dan yang menjadikan perbuatan jahat kita. Maka Allah tidak zalim lagi ketika itu. Itu dah. Jadi puak Mu'tazilah ni di atas rasa suci niat dia nya nak lari daripada kata Tuhan ni zalim. Tapi masuk kepada mengatakan ada selain daripada Allah kudrat iradatnya mampu memberi berkah seperti kudrat iradat Allah. Berat tu. Sedangkan akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah, wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Bermula perbuatan memberi kesan, memberi berkah. Tak kiralah pada manfaat atau pada mudarat, baik atau buruk. Itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba-Nya. Kalau ada lagi perbuatan selain daripada Allah yang sama seperti perbuatan Allah, itu orang panggil syirik tu. Tak ada. Hanya perbuatan Allah saja yang memberi berkah, yang memberi kesan. Makhluk ni hanya di atas ikhtiar, usaha. Ya, kita diberi kudrat iradat. Ya, betul. Tapi kudrat iradat kita tu bukan menentu menjadi. Iradat kita memilih, kudrat kita usaha. Kayak gitu. Iradat kita nak memilih, nak pergi masjid ke nak pergi disko yang mana ni? Kayak gitu. Nak pilih, nak pergi masjid ke nak pergi disko. Boleh pilih tak? Boleh pilih. Ada tekanan perasaan ke apa tak? Situ tak ada.
nak pergi disko, meletup selalu kereta. Oi, kalau lagu tu gak lama dah orang tak pergi disko tu. Betul tak? Jangan pergi disko, kawan niat dah itu nak pergi. Bon nak pergi meletup selalu kereta. Tak ada. Nak pergi disko, kau nak pergi mana bebas memilih pada zahirnya. Itu. Nah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman sila pilih. Siapa nak kufur pun sila, Tuhan bebas nak memilih. Pilih saja. Bukan tentu dah. Kerana pada hakikatnya apabila kita pilih, tahulah kita pilihan kita tu ketentuan Allah sedia kala lagi. Apa kita pilih nak mari masjid malam ni, tahulah kita ialah ketentuan Allah azali lagi. Belum ada satu makhluk ni Tuhan tentu siap dah. Kita nama sekian-sekian, lahir sekian-sekian, bangsa sekian-sekian, kehidup pada tanggal sekian-sekian, pada tanggal sekian-sekian 25 hari bulan September 2023, pada pukul 7.20 ke, akan sapa di masjid Jamek Pucung, akan duduk dalam majlis ilmu mendengar mustami'in. Dia kala lagi Tuhan tentu tu. Kita memilih baru ya. Bila kita pilih, tahulah kita ketentuan Allah di atas pilihan kita tu sedia kala lagi. Dan kudrat kita hanya usaha. Sebab tu kadang-kadang nak mari dah masjid, tiba-tibanya telefon kau orang mak. Marilah kedai kopi dulu. Pilih dah tak jadi ataupun aksiden ke, bocor tayar ke tepi jalan tu ni. Tu bahkan kadang-kadang tu nak pergi buat pilih kebaikan ni banyak ujian lagi. Kata selama ni di disko tak kaji bocor tayar. Mana hari ni nak pergi masjid bocor tayar. Mampu enjin lah, berasak enjin. Ujian. Memang pasal dia dah itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira-ngira bahawasanya kami biar mereka mengaku kami ni orang mukmin, beriman, tasdik dalam hati, izaan wal qabul fil qalbi, padahal dia tidak diuji? Tentu tidak. Pasti diuji. Kayak gitu. Artinya kita tu hanya memilih. Kita nak balik rumah. Siapa dia pilih untuk masuk balik. Saya bawa kereta motor ni, sahaja saya bawa kereta ni memang saya nak aksiden, biar kena gilis lori, biar mati selok. Ada gitu, ada. Orang gila tu. Tak ada orang gila pun tengah kalau ada niat gitu. Mesti kita pilih nak selamat, betul tak? Kita tu orang di masjid, nak balik rumah. Siapa dia nak supaya tak selamat sampai rumah? Tak ada. Semua orang pilih nak selamat. Dan usaha pun untuk selamat. Bawa motor slow, bawa kereta pun berhati-hati, patuh hak laju. Macam gitu. Tu nak masuk cabai tu segenar, bukan masuk dulu baru segenar. Kayak gitu. Tapi ternyatanya walau bagaimana kita usaha, kalau sudah perbuatan Allah mengerasi di atas usaha kita, orang yang usaha nak selamat pun tak selamat. Aksiden, langgar lori, mutu tepuh ke, ikutlah. Itu nak ayat kata, perbuatan kita bukan atas jalan mencipta menjadi, ijab bukan. Atas jalan usaha. Kasab wal iktisab. Usaha baik dibalas baik, usaha buruk dibalas buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Pahala di atas usahaan yang baik, dosa di atas usahaan yang buruk. Jadi hakikat yang menjadi sekalian perkara ialah Allah. Sama ada perkara tu baik atau jahat. Jadi kalau kita pergi kata, tak okey lah Tuhan buat benda yang jahat, tak okey Tuhan tentu benda yang jahat, zalim lah Tuhan. Lepas tu, makhluk hak tentu benda jahat. Makhluk hak buat benda jahat. Kalau gitu lemah Tuhan. Kenapa? Kerana pada hukum adatnya memang banyak hak jahat pada hak baik. Betul tak? Hak mari masjid ramai-ramai ni. Sebanyak ni kau orang ada di kapur ni. Sebanyak ni. Hak mari masjid ni sebanyak ni kau orang kapur ni. Ndak, dalam ramai-ramai orang kapur tu berapa kerak je mari masjid. Hak mari masjid berapa kerak tu pula berapa kerak je dengan ngajar. Hak dengan ngajar tu pula berapa kerak je hak belek kita. Hak semaya di muka ramai-ramai tu berapa kerak je hak kosong. Hak ikhlas. Lepas tu kalau Tuhan hanya buat benda baik, bermakna benda hak makhluk, benda hak jahat semua, muka hak jahat semua banyak. Acu gibila ni. Kalau ada sisi kamera TV ke apa demo jadi pavilion ke di Mac Valley, boleh buat banding lalu. Di masjid kita ada berapa kerak. Di Mac Valley di pavilion berapa ekor.
Beratus orang. Sombak jalan. Kayak gitu. Oh, mana gagah. Gagah makhluk lagi pada Tuhan kita. Hah? Nampak tak? Dah. Tuhan belaka yang menentu dan Tuhan belaka yang buat tu. Nah. Hanya di sisi pilihan hamba dan usaha hamba. Gitu. Pas zalim lah Tuhan. Tak zalim. Pasal apa tak zalim? Satu, pasal Tuhan beri dah kudrat iradat ke kita. Untuk kita sendiri pilih, kita sendiri usaha. Dan padanya tu diberi akal yang sehat untuk memilih. Untuk sebelum milih tu kita timbang tara dengan akal kita. Di masjid free, tak kena bayar. Pas akaun sejuk pula. Nah, pas boleh pahala tu kalau niat iktikaf pada ngajar fardu ain, boleh ilmu lagi fardu ain pula tu wajib dah. Nah, sudah ngajar kat ada orang jamu pula, makan free pula. Kalau pergi disko kena bayar. Mahal pula tu. Pas neraka pula tu tengok maksiat tu. Tepuh jumpa tahik orang tina berapa ngah tawa berapa ribu, berapa riyal, berapa ratus malam ngam zina pula, neraka pula situ. Hak mana hak baik, hak mana hak buruk okey. Tu hawi pilih. Boleh tamyiz, boleh beza hak baik hak buruk. Zalim lagi tu tak ada tu zalim dah. Nah, kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jangan duk nyalahkan Tuhan lah. Pasal Tuhan windah kita supaya milih. Melainkan tu kita gila, tahik dengan nasi tak boleh putih beza. Orang holo tahik pun kita gomo semata, orang holo nasi pun kita gomo semata. Orang gila tak ada apa, dia muka lah awal lagi. Kayak gitu. Maka kalau kita ni orang holo tahik kita marah, orang holo nasi kita gomo makan, bermakna kita tak gila. Boleh milih, ada akal. Apabila ada akal apa hak pilih hendak hak karut. Kayak gitu. Tu. Mana zalim tak Tuhan? Tak zalim. Pasal Tuhan dah kita akal. Lagi pula kita ni milik siapa? Gitu. Zalim ni artinya kita tu duk geretah barang hak bukan milik kita. Itu baru panggil zalim. Kereta jiran kita pergi cap warna pink. Zalim sungguh tu. Kejut sangat je tu nak pergi pejabat esok. Warna Hello Kitty kereta maybe aku. Siapa buat? Jiran dia hak buat. Natan ni zalim sungguh mungkin. Kereta aku hitam. Satria baju hitam ni. Kejantanan sejati begitu kau nak pink. Hello Kitty pula tu. Zalim tak? Zalim. Pasal kita pergi cap kereta orang tu zalim. Kalau kereta kita sendiri nak cap warna pelangi pun ikut kita. Kereta kita. Dia mau nak marah siapa? Dia mau bayar bulan-bulan ke kena? Jadi kita ni hak milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Jadi kalau Tuhan nak kereta warna atas kita, ikut dia. Mungkin milik dia. Zalim apa? Melainkan kita tu hak milik kita sendiri. Kayak gitu. Tu jadi tertolaklah orang panggil perkataan zalim hak puak Mu'tazilah takut tadi tu. Jadi puak Mu'tazilah ni dia takut daripada kena makan keboya, nya lari keboya sampai kentelai kau rimau kau singo pula dah. Takut nak kata ke Tuhan zalim, padahal Tuhan tak zalim. Akhirnya pergi masuk dalam mulut rimau, takut keboya, lari keboya, pas kau rimau telai dia. Mana pergi kata pula Tuhan ni tak berkuasa, tak kuasa Tuhan. Jadi teruk benar Tuhan ni. Hebat makhluk lagi mana? Makhluk menentu. Saya nak togok arak, saya nak berzina, saya nak pergi disco, saya. Kan ramah hak lagu tu. Daripada saya nak pergi masjid, saya nak tahajud, saya nak qiyamul lail, saya nak sedekah, saya nak khusyuk, saya nak tawaduk. Mana ramah hak lagu tu? Dengar hak tadi. Mana ramah? Ramah hak lagu tu tadi lah. Gitu. Jadi kalau hak baik saja Tuhan buat, makna lemahlah Tuhan. Kenapa? Realitinya banyak hak jahat. Banyak orang jahat. Hak mari masjid dah lah 10 ekor. Daripada 10 ekor tu pula 5 ekor curi pula. Bagus. 5 ekor curi, 3 ekor ngopak. 2 ekor je hak semaya sungguh. Hak 2 ekor ni pula berdeki pula. Habis tak ada belaka hak baik. Siapa hak buat belaka tu? Bukan Tuhan kata tahu zalim hati Tuhan. Siapa buat? Makhluk tu sendiri buat. Mana makhluk lebih kuasa pada Tuhan? Kau kena? Sedangkan makhluk ni tak ada kuasa. Tak ada kuasa pada pihak memberi bekal. Hanya ada kuasa pada usaha saja. Tidak. Habis itu.
Maka hak ayat tak ikut apa ayat ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jawab ulama ahli sunnah wal jamaah, itu ayat bukan aja i'tikad, itu ayat aja adabus syariah, dia adab syariat. Orang panggil husnul adab ma Allah, elokkan adab kita serta Allah. Mana tak boleh kita nisbahkan yang jahat tu kepada Allah. Sebab tu kata dia tengok. Tetapi ni istidrak pada kata melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Sungguh pun kata masuk dalam kata mungkin, Allah Ta'ala buat mungkin. Mungkin tu apa dia? Tak kira baik, buruk, jahat. Mukmin, kafir, iman, kafir, taat, maksiat, semua tu orang panggil mungkin belaka. Sungguh pun kata semua tu mungkin. Dan bila mungkin, Allah lah yang menentu dan Allah lah yang menjadi. Tetapi wajib atas kita. Kenapa? Sebab tu wajib atas ni panggil wajib syarak. Orang panggil wajib syarak apa? Talabul fi'li, talaban jaziman. Syarak tuntut atas kita buat sebagai tuntut yang putus. Setara mana putus? Arti putus tu dengan makna yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita buat dan dijanji neraka kalau kita tak buat. Wajib atas kita. Wajib gapo atas kita mukallaf? Beradab serta Allah Ta'ala. Kena beradab ke? Jadi ayat hak Mu'tazilah berhujah dengan iktikad tadi tu bukan ayat akidah, bukan ayat iktikad. Lepas tu ayat apa tu? Panggil ayat adabus syariah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu ayat Allah ajar kita berakhlakul karimah. Beradab dengan Tuhan. Beradab dengan Tuhan lah ke mana? Yakni kita basalah benda baik tu ke Tuhan dan kita basalah benda jahat tu ke kita. Sebab apa? Hikmatut tasyri' adab tadi. Hikmat disyariatkan adab yang baik serta Allah dengan kita kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri kita sendiri. Ini sebenarnya hikmatnya kembali kepada kita juga. Itu mana? Hikmatnya bila kita kata yang baik datangnya daripada Allah. Berarti kita tu sedar bahawasanya kebaikan yang zahir pada diri kita tu ialah milik mutlak Allah. Kita boleh semaya, kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, kita boleh mengaji, kita boleh mengajar, kita boleh berjemaah, kita boleh buat apa Tuhan suruh. Ini adalah anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Allah dah ni. Maka selamatlah kita daripada ujub, riya, sum'ah. Apalagi kalau takabur. Kayak gitu. Karena kembalinya kita kepada Allah. Itu hikmat tu. Hikmat kita kata yang baik datang daripada Allah. Orang puji kita, Allah kuat awak baca Quran. Dalam hati tu kita kata lalu dah. Dalam hati, tak kata mulut tak apa. Dalam hati tu kata lalu dah. Allah Ta'ala belaka ni. Beringat selalu dah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengena ke atas kamu daripada kebaikan, katalah daripada Allah. Supaya apa? Supaya selamat daripada segala sifat-sifat mazmumah. Barulah tak ada ujub, tak ada riak, tak ada sum'ah. Apalagi kalau takabur. Aku hebat, aku alim, aku ibadat banyak, aku itu lagi berat. Itu macam iblis lah tu. Itu hikmat dia. Tu kembali ke orang panggil pujian itu kepada Allah. Bahawasanya apa yang baik mengena di atas kita tu ialah daripada kurniaan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik hidayah, maka tak boleh kita nak mengajar, tak boleh kita nak mengaji, tak boleh kita nak mari masjid, tak boleh kita nak jemaah, tak boleh kita nak baca Quran, tak boleh kita nak berzikir, tak boleh kita nak sebut nama Allah. Maka kerana Allah yang beri, kita pun boleh sebut Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Ini semua daripada Allah. Syukuri, maka ditambahi lagi. La in syakartum la azidannakum. Dia kata, hebat saya. 1000 tahlil hari ni.
Nah. 5,000 rakaat tahajud. Berat tu. Nah, bangun-bangun pagi sudah tahajud 500 rakaat, 5,000 rakaat, dia pun selok kainnya elok tengok jiran tetangga dia. Gelap lagi kiri kanan. Dah ada kapun ni aku sorga je aku. Nah, berat tu. Ujub. Nah. Ujub. Pagi esok pergi masuk kerja kan. Orang tak tahu ni saya semaya 5,000 rakaat semalam tahajud. Macam mana nak bagi tahu buat-buat mengatuk, lengah-lengah horak, sakit betih, sakit pinggir tak ni. Tanya mana haji nampak lengah pinggir tu, sakit betih. Allah tak tahulah apa berkali ke semaya tahajud 5,000 rakaat semalam tu. 5,000 rakaat haji. Biasalah tu kita ni lawak bekat akhirat tak ni. Wah, masya-Allah hebat haji. Ngak luah lu beideng. Sumaah. Nah, suka dia sebut kebaikan, kebajikan, taat, ibadat dia buat. Habis itu pahala tak apa-apa. Nah. Apa lagi kalau takabur? Mana? Orang lain ahli neraka belaka, ku ahli syurga. Ada apa? Nah. Itu lagi berat. Itu lagi berat. Maka sebab tu hikmahnya Tuhan suruh kita berakhlak. Mana? Ma asabaka min sayyi'at, ma asabaka min hasanatin, faminallah. Apa yang mengena ke atas kamu daripada kebajikan, min khairin ay minat ta'ah wal iman wat taufiq wal hidayah. Iyalah kau tu. Wal ibadah. Itu katalah faminallah. Ini kurniaan daripada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini kurnia daripada Allah. Tak kena kata mulut tak apa, hati tu biar rasa gitu. Ada setengah orang tu dia bawa siap dalam poket dia tu. Bila orang puji dia kan, dia kata nanti. Dia pun buka. Haza min fadli rabbi. Nanti apa tak faham apa. Tak perlu kata kat Arab pun tak apa, hati kita tu rasa. Orang puji kita ke apa, pak hati kita. Waktu Tuhan belaka ni. Gitu. Arab kata haza min fadli rabbi. Haza ini min fadli rabbi, daripada setengah daripada kurniaan Tuhanku. Hati kita tu nak rasa gitu. Kalau Tuhan belaka ni lah hati. Tak sebut mulut pun tak apalah. Tu. Lepas tu wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang mengena ke atas kamu daripada kejahatan, minal maksiyat ko, minal isyan, minan nifaq orang panggil nifaq amal. Nifaq ni ada nifaq amal, nifaq i'tiqad tu hak fiddarkil asfali minan nar, di bawah sekali daripada patak api neraka. Tapi kalau orang panggil hak kecek, dusta, mungkir janji, khianat amanah, tu dia panggil munafik amal. Nifaq pada amal dia panggil. Kalau Nabi kata inna akhafa ma akhafu alaikum tu. Mereka yang paling aku takut, perkara yang paling aku takut berlaku di atas kamu tu ialah seorang yang rajulun alimun fil lisani wa jahilun fil qalbi. Yang alim pada lidah tetapi jahil pada hatinya. Munafikun adalah dia lain. Munafik yang alim pada lidah, jahil pada hati. Itu maksudnya apa? Iaitu munafik pada amal, bukan munafik i'tiqad dah. Maknanya lidah yang dia bersyarah dengan amal yang dia buat itu tidak selari, tidak mutabaqah, tidak muafakat. Dia suruh orang buat baik gini-gini, dia sendiri tidak buat, bahkan mendatangi yang menyalahi pula. Suruh orang semaya, dia tak semaya, kayak gitu. Suruh orang puasa, dia tak puasa. Tu berat tu. Munafik pada amal, kayak gitu. Bukan munafik i'tiqad dah. Kalau munafik i'tiqad tu kafir, teruk pada kafir lagi. Mana? Kalau kafir biasa tu duduk neraka jahanam, dia bawah daripada tu lagi. Sebab dia izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan pada batin hatinya kekufuran. Seperti munafik-munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiquna, apabila mendatangi akan dikau oleh puak-puak munafikun, qalu berkata mereka itu dengan lidah sahaja, tidak dengan hati mereka. Nashhadu, kami menyaksi, annaka akan bahwasanya engkau Nabi Muhammad ialah Rasulullah, utusan Allah.
Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau benar-benar ialah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Maha menyaksi bahwasanya orang munafik dusta mereka dengan syahadat mereka. Dalam di lidah kata Allah ialah Tuhan satu-satunya dan Muhammad ialah rasul. Bagi Tuhan yang satu tadi. Hati Allah bukan hanya Tuhan satu-satu. Ada lagi Tuhan lain daripada Allah. Muhammad bukan rasul Allah. Itu munafik iktikad. Itu kafir itu. Teruk sekali daripada kafir. Itu juga. Itu hikmah dia. Jadi apa yang mengena ke atas kita kejahatan, famin nafsi, katalah daripada diri kamu. Yang ni apa? Daripada pilihan kamu, usahaan kamu. Supaya apa? Supaya datang rasa semangat dalam hati kamu untuk bertaubat. Kayak gitu. Dah daripada kita rasa kita nak taubat, astagfirullahalazim, jahatnya aku ya Allah, teruknya aku ya Allah, kayak gitu. Kalau daripada Allah, untuk apa saya bertaubat? Allah Taala belaka ke? Itu jadi jabriyah. Lagi ke bawah tu. Tu dah. Habis. Jadi hikmah tasyri'nya apa? Supaya kita tu selamat daripada riak, ujub, sum'ah, takabur, dan datang dalam jiwa kita semangat untuk kita kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah. Itu taubat pada Allah Taala. Bila kita kata yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan, kekurangan, kedhaifan iman kita. Tu ilmu kita. Maka kita pun jadi nak taubatlah. Ya Allah, lemahnya iman aku ya Allah. Kurangnya ilmu aku ya Allah. Tu. Barulah kita jadi nak taubat. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib. Itu. Jadi kalau kita kata Allah Taala belaka kan baik buruk. Jadi untuk apa kita taubat? Sudah. Berat jadi hikmahnya seperti itu. Itulah gitu dah. Habis. Maka sebab tu dia kata, tetapi sungguh pun kata hak Tuhan buat belaka baik buruk tu wajib pada syarak atas kita mukallaf beradab serta Allah, husnul adab ma Allah. Lagu mana husnul adab? Taswir pada kata beradab. Ba tu dia panggil ba li taswiriyah. Wazalika husnul adab musawwarun. Kalau Arab bunyi gitulah. Dan bermula demikian itu beradabnya digambarkan dengan sekira-kira bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Jangan kita basuh ke Tuhan, jangan. Kita buat maksiat ke apa, jangan kita basuh ke Tuhan. Tuhan lah kau ni, jangan. Walau hakikat betul tak? Betul. Walau hakikat yang menentu dan yang menjadi kejahatan berlaku pada diri kita tu siapa? Allah. Tapi haram kita nisbah, kita bangsakan kejahatan tu kepada Allah. Tak boleh. Kena kata diri kita. Tu. Melainkan boleh juga kita nak kata, nak basuh ke kejahatan itu pada Allah pada maqam mengajar, yakni pada tempat mengajar dan belajar. Mana tempat orang panggil di soal jawab tentang ilmu, itu mana tempat belajar ni? Arti bukan tempat belajar mana tempat sekolah macam kita masjid. Okey, lama ke orang tanya ustaz, baik buruk ni siapa yang buat ustaz? Duduk tepi jalan. Nanti mai ikut saya masuk masjid, barulah ceramah ni. Baru jawab, tak perlu gitu. Mana tempat mengajar, mengajar belajar ni mana pada suasana disoal jawab oleh penuntut ilmu akan orang yang mengetahui tentang ilmu. Walaupun duduk berenang, duduk swimming pool ni. Tapi dia berenang swimming pool tu dengan tok guru. Dia tanya tok guru, baik buruk ni siapa yang tentu siapa buat? Murid tanya. Tok guru jawab, kullun min indillah. Katakanlah Nabi Muhammad, kullun ay minal khairi wa syarri indillah, daripada Allah. Min indillah, daripada sisi Allah Taala. Itu jawab lagu tu. Pasal yang menanya tu murid, yang menjawab tu tok guru. Jadi pada tempat belajar, artinya soal jawab murid dengan guru, boleh tok guru tu menyatakan
Yang baik, yang buruk, semua ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Tetapi selain daripada tu tak boleh. Tak boleh. Tengok-tengok orang kafir tu. Allah yang tentu tu. Allah yang buat yang jadi kafir tu. Haram kecek lagu tu. Tengok-tengok orang buat maksiat tak pakai tudung tu, tengok orang pakai seksi-seksi tu, nampak habis kopek jumpa tahi ke apa tu. Allah yang tentu, Allah yang buat. Haram kecek lagu tu. Menisbahkan kejahatan kepada Allah. Dia panggil su'ul adab ma Allah, jahat akhlak dengan Allah Taala. Tu. Baik. Dan tiada harus yakni haram. Tiada harus maknanya haram. La yajuz yakni haram. Haram bagi seseorang, tak kira siapa-siapa pun, berhujjah, makna berdalih, buat berdalih, buat jadi pelepah. Berhujjah tu makna buat jadi pelepah, buat jadi dalih, bukan berdalih, bukan berhujjah dengan makna hujjah dalih sungguh, bukan, buat jadi pelepah. Ia seorang dengan bahawa setiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya, yakni perbuatannya Allah. Bila? Dahulu, yakni sebelum daripada jatuh dalam maksiat. Dahulu tu takluk pada kata berhujjah. Ataupun tiada harus. Tiada harus berhujjah berdalih tadi itu. Dahulu, yakni sebelum daripada jatuh berlaku dalam maksiat. Bapa tu dia berhujah lagu tu supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu, supaya jadi lulu boleh buat maksiat tu. Contoh gini nak pergi berzina ni ataupun nak pergi minarak ni. Jadi dia pakat dah lagu mana kita nak pergi minarak, nak pergi judi ni. Dia pun guna hujah ni. Tuhan belaka ke ni. Tuhan ke yang menentukan kejahatan, yang buat kejahatan. Jom kita pergi togak arak. Jom kita pergi berzina, jom kita pergi berjudi. Haram buat kerja lagu tu. Tu dah ni. Haram tu. Supaya jadi apa? Supaya jadi luluh. Boleh buat maksiat tersebut. Itu satu daripada pahaman Jabriyah tu lagu tu. Mana? Yakni hamba tu Allah Ta'ala tidak beri langsung kepada hamba tu kudrat dan iradat. Hanya pada hamba tu kosong tu, tak ada. Allah Ta'ala lah yang menentu dan menjadi pada hamba, dan hamba tu ibarat seperti wayang kulit, ataupun daun, ataupun kapah yang ditiup oleh anginnya. Tak ada langsung. Kemana angin pupuk, ke situlah dia akan pergi. Kayak gitu. Tu Jabriyah. Jadi kadang-kadang Jabriyah ni boleh jatuh kafir tak? Boleh. Apabila dia mengiktikadkan yang haram tu halal, menghalalkan benda yang haram. Dia nak minum arak kan? Dia kata, haram tu minum arak. Dia kata, mana haram? Allah yang menggerakkan tangan saya ni. Tengok. Tangan saya gerak, pegang. Allah lah kau ni. Tengok. Allah yang mendekatkan botol arak ni pada saya. Dan Allah lah yang menjatuhkan arak tu gok masuk dalam tekak saya. Mana ada haram apa? Allah yang menjalankan, Allah yang menentu, Allah yang menjadi. Tengok. Kalau dengan perkataan dia tu diiktikadnya halal arak tersebut, kafir dia. Jadi nak hujah lagu mana dengan puak Jabriyah ni? Nak hujah lagu mana? Nak hujah lagu mana tak ada kena guna ayat Quran apa. Pakai timbuk tapah lalu atas muka pelepuk. Kalau dia marah, kita pun kata, nanti dulu. Saya pun seperti awak juga. Tak ada kudrat iradat saya. Allah tak bagi kepada saya kudrat iradat. Bukan saya yang menggerakkan buku 5 ni belebok atas muka awak tadi. Allah lah yang menggepar dan Allah gepar tangan saya. Allah tak lepuk, gerak lepuk atas muka awak. Saya tak ada kuasa nak menghalang. Marah ke Allah lah. Itu caranya nak berhujah dengan puak Jabriyah. Puak Jabriyah ni iktikadnya hamba ni majburan zahiran wa batinan. Hamba tu dipaksai secara zahir dan batin. Kita tu tak ada langsung kudrat iradat. Kita tak berhak memilih dan kita tidak ada usaha. Hanya perbuatan kita tu Allah yang menjadi 100% tanpa kita usaha, dan pilihan kita tu tidak ada, hanya ketentuan Allah berlaku. Jadi Allah berlaku. Kita hamba tak ada langsung. Itu Jabriyah. Nak nampak dekat-dekat juga tu dengan orang tasawuf ke apa dia tu. Tapi tak dah.
Bukan lagu tu. Tasawuf sebenar bukan Jabariyah dah. Jaga-jaga tu. Di sana pula ada puak dipanggil Qadariyah. Baca Qadariyah bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tu tarekat. Tasawuf Syekh Abdul Qadirul Jailani. Qadariyah. Qadariyah ni iktikadnya bagaimana? Iktikadnya bertolak ke belakang daripada Jabriyah tadi. Kalau Jabriyah Tuhan belaka, kalau Qadariyah hamba belaka-laka. Maknanya Tuhan telah jadikan pada hamba kudrat dan iradat. Dan kudrat iradat hamba itulah yang menentu dan mencipta apa yang hamba tu nak. Nah, jadi kudrat kita menjadikan perbuatan kita, iradat kita tu menentu apa yang kita nak. Siapa kata? Qadariyah kata. Jadi apa yang kita nak, kita tentu. Dan apa yang kita tentu, kitalah yang menciptanya. Kita boleh buat. Kita boleh. Malaysia boleh. Kayak gitu. Ayo. Kayak gitu. Tu Qadariyah itu. Tu tak boleh lah ustaz kata gitu. Bukan tak boleh kata, boleh. Iktikad tu jangan jadi Qadariyah, jangan. Kita duk bahalan ni soal iktikad ni. Pegangan ni. Mungkin cek jadi tak reti adat gapo pula kan. Mungkin. Mari kita pergi makan. Saya Allah Ta'ala sudah bagi kenyang dah. Masya-Allah hebatnya dia. Tak perlulah cakap gitu pun. Mari pergi makan. Kenyang dah makan nasi RM2 dia. Kita tu hanya sandarkan kenyang kepada nasi. Bukan nasi yang memberi kenyang. Bukan Allah jadikan kudrat kepada nasi. Mampu nasi tu memberi kenyang kepada kita. Kalau yang cakap gitu, Qadariyah. Qadariyah tu. Ramah jadi Qadariyah lah ni. Itu. Hanya kita cakap atas kau kenyang dah makan nasi RM2 dia. Itu atas jalan isnad majak saja. Sandarkan kenyang kepada nasi secara pinjam. Hakikat yang memberi kenyang bukan nasi. Allah. Yang menjadikan nasi pun Allah. Menjadikan perbuatan makan pun Allah. Kenyang pun Allah. Semuanya Allah. Tapi di sisi adat kita, makan Allah jadikan kenyang. Tu lagu tu kena faham molek tu. Baik. Jadi Qadariyah tu bertolak ke belakang daripada Jabariyah. Kalau Jabariyah tu belaka, kalau Qadariyah kita belaka. Antara ulama yang pernah terpengaruh dengan pahaman Qadariyah, Imam Zamakhsyari. Kita cerita dah lagi ni. Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ni ada kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Alim dalam ilmu balaghah, ilmu bayan. Sehingga tafsir Kasyaf tu dirujuk oleh ulama-ulama kita dalam rujukan ilmu balaghah. Imam Zamakhsyari dahulunya pernah terpengaruh dengan Qadariyah. Artinya apa yang kita nak mesti kita boleh buat. Sebab Tuhan bagi dah pada kita kudrat iradat. Apa lagi? Tuhan duk relax lah. Tuhan nak buat belakang dah ni. Tuhan buat dah kederak kita, iradat kita lah yang menentu apa yang kita mau dan apa yang kita tentu dengan kemahuan kita, kitalah yang mencipta. Kita mampu buat, kita boleh buat. Jadi takdir Allah Ta'alanya Syekh Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari ini berjodoh dengan perempuan solihah. Fahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi isteri dia ni lagu mana nak nasihat Cik Abel dia ni. Jadi dapatlah orang panggil kebijaksanaannya. Begini. Caranya ajak buat projek. Ajak berjimat. Dah pengantin baru kan? Baru pengantin baru ni. Isteri dia kata malam ni, sayang nak 50 round ni. Abang nak tak? Oi, beres. 50 round pun 50 round. Ini kan malam pertama. No, abang nak? No. 50 round pun 50 round. Jadi buatlah ibadat suami isteri tadi tu. 1 round okey lagi. 2 round okey lagi. 3 round letih dah. 4 round lembek dah. 5 round tak agak dah. Macam kain buruk dah. Bini dah kata nak 50 round, baru 5 round jadi kain buruk dah. Apa macam ini dia tu ni. Dia kata, nok memang nok tapi tak agak dah, letih dah abangnya 5 round tak agak dah. Tak cakap ambil dah air semaya nak pergi gagah kelik tak agak-gagah dia.
Tidak habis ke duk mengajar di masjid. Apa yang kita nak mesti kita dapat buat. Karena Tuhan bagi dah kita iradat kudrat. Iradat kita lah yang menentu. Kudrat kita lah yang menjadi. Kaben nak ke ni? 50 raun? Nak tak? Nak. Tu buatlah. Tak agak. Bermakna ada benda kita nak, kita tak boleh buat. Artinya kudrat kita bukan menjadi. Hanya usaha. Nampak. Akhirnya Zamakhsyari tobat daripada fahaman Qadariyah. Kembali kepada etika ahli sunnah wal jamaah. Mana? Qadariyah fahamannya hamba ni mukhtaron zahiran wa batinan. Hamba menentu memilih secara zahir dan batin. Allah tak terlibat. Nah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah bain wa bain. Tengah-tengah. Mana? Hamba ni mukhtaron zahiran, secara zahir diberi kebebasan untuk memilih. Apa? Sebab Allah beri kudrat iradat untuk kita pilih dan kita usaha. Tetapi majburan batinan, secara batin pilihan kita ketentuan Allah. Usaha kita Allah yang menjadi. Ma ramaita iz ramaita walakinnallah haram. Gitu. Habis itu. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh, yang ini banyak berlaku istimewa, yang ini lebih-lebih lagi daripada umpama raja dan orang besar-besar. Kita sambung semula pula. Jadi ada orang panggil 3 hukum haram kita berhujah lagi. Mana? 1, kita berhujah Allah yang menentukan benda yang jahat ni sebelum daripada kita nak buat, supaya memubahkan, memperbolehkan perbuatan yang haram. Haram kita berhujah lagi. 1. Yang kedua, kita nak menghalalkan kezaliman. Haram juga. Macam raja-raja ke menteri ke apa. Dia kata minyak naik ke gapo ni, ketentuan Allah berlaku. Jangan marah saya. Kayak gitu. Tu haram dia berhujah lagu tu. Walaupun hakikat ya, tak boleh dia berhujah gitu. Yang ketiga, apabila nak mengelak daripada hukum hakim, dia zina, merogol, mencuri, bila dia hadap ke mahkamah, hakim nak jatuh hukum, dikerak tangan ke, dipenjara ke, dirotai, dibedah 100 kali ke, direjam sampai mati ke, tak kira lah. Bila hakim nak jatuh hukum, dia pun nanti dulu tu hakim. Nanti dulu. Jangan jatuh hukum lagi. Tu hakim tahu tak? Saya jadi progo bersiri ni, ketentuan Allah juga. Tu haram kerja tu. 3 ni haram. 1 hak halal. Ada juga halal. Mana? Yang ni seorang itu tidak niat nak menghalalkan yang haram. Dan bukan untuk menzalimi orang. Dan bukan nak mengelak daripada hukum. Dia sudah dihukum. Contoh kita kata dia progo bersiri. Ditangkap, dihadap ke mahkamah, dijatuh dah hukuman, penjara 10 tahun. Dirotai sampai pecah jubu-jubu tahi dia. Maka bila bebas daripada penjara hukuman, balik kampung orang masih benci. Kayak gitu. Siapa dia masuk kampung kita ni? Menatang progo bersiri ni. Klik dah. Bebas dah. Kayak gitu. Jadi dia nak masuk kedai rucik pun orang tutup kedai. Oi, progo, tobek, keluar. Jangan beli kedai rucik aku. Keji progo ni, kayak gitu. Dia nak makan restoran pun tak boleh. Hatta nak masuk masjid pun tu email, tu bila, tu siap. Pakai hambak habis. Ai, progo, lagi. Letih dia. Macam mana nak hidup dengan suasana lagu tu? Maka ketika tu halal dia berhujah. Boleh. Nanti bawah ni, nanti kita ada juga tu, tapi royak lagu awal-awal. Takut tak ada, sebab berhenti tak stesen ni. Bukan stesen dia. Royak lagu awal-awal. Boleh dia berhujah. Mana? Hei orang kampung. Ingat sikit aku jadi progo mula pun ketentuan Allah. Tu aku merogo orang mula pun Allah Ta'ala yang tentu dah, Allah Ta'ala yang buat. Dan sekarang aku taubat dah. Lama ke jatuh ke anakmu pula jadi progo bersiri kan.
Jadi boleh tak dia berhujah itu? Boleh untuk mengelakkan daripada dia dicaci maki, dizalimi senantiasa. Bagaimana nak hidup lagu tu? Tak boleh hidup lah kali duduk dalam buah, nah, lari paku go Musa duduk dengan rimah gitu. Jadi Tarzan pasal orang benci. Nah, tu masuk kapal orang lain pun, orang lain salah buka sak korban nak buku nasi lemak. Ai. Perogoh bersiri ditangkap. Ai, muka sama ni. Demo kan ni perogoh bersiri ni. Oh, perogoh bersiri oh, gigi tak sampai beli nasi lemak saya. Sudah. Macam mana ini hidup aku tu? Maka boleh dia berhujah dengan dalil Allah yang menentu dan menjadi keperbuatan maksiat dia. Bukan untuk dia menghalalkan yang haram, menzalimi orang, mengelak daripada hukum hak, tetapi untuk menghentikan caci maki manusia terhadap diri dia. Setelah mana dia sudah pun dihukum. Itu lagi akan di bawah tu nanti. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti, kita sambung semula dan berpegang dengan ini hujah, berdalil dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh istimewa daripada umpama raja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tanda situ dah. Kitab saya ni tak ada tanda dah. Tanda posisi dia ya. Tanda. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.